Walaupun menteri-menteri berkata bahawa bajet ini telah memberi banyak kebaikan kepada Sabah dan Sarawak, dan kononnya 29.2 bilion peruntukan diberi kepada Sabah dan Sarawak untuk berbagai program, memang ini tidak ada apa-apa keistimewaan, kerana Sabah dan Sarawak telah lama dipingkirkan. Sudah 30 tahun sekurang-kurangnya kita di belakangan semenanjung dari segi pembangunan. Untuk mengejar balik pembangunan kita perlu lebih banyak effort dan peruntukan diserukan ke Sabah dan Sarawak. Saya mahu mengingat pemimpin wilayah di sini. Sabah dan Sarawak ialah rakan kongsi di satu Malaysia. Tanpa Sabah dan Sarawak tidak ada Malaysia. Dan jika kita pun dijanjikan untuk membangun bersama-sama rata dengan semenanjung, barulah kita ada Malaysia. Jadi, Tuan Yang Di-Pertua, saya Tuan Sentuk mengenai Pan Borneo Highway, saya menyambut baik dengan pengumuman bahawa highway ini adalah toll free. Saya harap janji ini boleh ditepati, kerana ini bukan satu pembinaan jalan yang baru, ia hanya semata-mata menaik taraf terhadap jalan yang sedia ada. Dan janganlah kita lupa bahawa projek ini telah dibangkit oleh Perdana Menteri dalam bajet 2014. Pada ketika itu bajet telah sediakan 500 juta untuk pembangunan projek tersebut. Kini hanya merupakan satu projek recycle, walaupun dikatakan ada 12.8 bilion disediakan untuk projek Pan Borneo Highway di Sabah dan jangka disiapkan pada tahun 2021. Tetapi saya lihat buku bajet ini hanya terdapat 800 juta untuk projek ini sahaja untuk tahun 2016. Jadi terus saya heran, adakah projek ini boleh disiapkan sebelum tahun 2021? Seterusnya, Tuan Yang Di-Pertua, saya mendapati bahawa bajet dibagi kepada JKR Sabah di keseluruhan peruntukan dikurang dari 432 juta hingga 425 juta. Khasnya bagi projek jalan-jalan besar, peruntukan disediakan jatuh dari 70 juta hingga 20 juta. Ini adalah tidak boleh terima. Mengikut perkara JKR Sabah, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 bilion untuk menaik taraf dan perbaikan jalan raya dan projek lain di Sabah. 400 juta ini adalah jauh tidak mencukupi, malah kekurangan bajet untuk projek jalan-jalan besar sebanyak 50 juta. Ini tidak masuk akal. Dan yang Di-Pertua, keadaan jalan raya di Sabah adalah sangat tidak memuaskan. Saya fikir Tuan Yang Di-Pertua pun setuju juga. Oleh itu, peruntukan untuk membuat jalan raya di Sabah harus dipertingkatkan, bukan dikurangkan. Lagi, perangkutan merupakan satu masalah yang paling besar dalam Sabah yang menyebabkan harga perangan kita lebih tinggi sebagai salah satu faktor meningkatkan kos perangan. Oleh kerana kita hanya ada jalan raya sebagai perangkutan perangan, tidak seperti Semenanjung atau Rio dan sebagainya. Saya harap Barisan Nasional mencontohi perkataan harapan yang berprihatin terhadap Sabah dan Sarawak bahawa dalam alternatif bajet dia telah mencadangkan untuk membintah projek high speed rail yang mengalami kos setinggi 35 bilion kepada pembinaan rail atau kereta api di Sabah dan Sarawak. Saya rasa ini betul-betul prihatin dan jasa baik. Kalau boleh, kita boleh mencapatkan pembangunan Sabah dan Sarawak. Terus saya harap Kerajaan Barisan Nasional boleh mempertimbangkan cadangan ini. Tuan Yang Di-Pertua, selain itu saya ingin merakamkan kecewaan kerana cadangan mentransformasikan pelabuhan sebagai transshipment hub masih tidak dicadangkan dalam bajet ini. Saya ingin tanya keikhlasan Menteri Berangkutan yang telah berjanji berkali-kali akan berusaha dalam cadangan tersebut. Oleh kerana
kapotes polisi itu tidak boleh dimasukkan, dan dijanji juga akan berusaha satu transshipment hub ini untuk membangun dan membantu bahawa potensi perlawanan laut di Sabah akan meningkatkan prestasi industri Sabah. Ya, ini juga menstabilis harga pelangan di Sabah, memandangkan kerajaan tidak berniat memansu polisi kapotas. Dan yang dipertua, oleh kerana harga perangan Sabah adalah lebih tinggi daripada Semenanjung, justru pembayaran GST kita adalah lebih tinggi, memandangkan pendapatan kita lebih rendah. Ini menyebabkan impak GST di Sabah adalah berkali ganda dan lebih teruk. Ini langsung tidak adil bagi Sabah. Atas sebab itu, saya telah berulang-ulang meminta bahawa kata GST harus lebih rendah daripada Semenanjung atau tuntakan, tetapi ia langsung tidak beri pertimbangan pada bajet ini. Kita harap agar GST dikurangkan. Yang untuk maklum, alternatif bajet dari Pakatan Harapan mencarangkan menetapkan kata GST ke zero rated. Saya tak faham mengapa Barisan Nasional tidak boleh mengkurangkannya ini. Dan yang dipertua, selain itu, dalam bajet ini saya mau sentuh program menyeragamkan harga diteruskan dengan peruntukan 260 juta. Dan saya tahu sudah 4 tahun berturut-turut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan program ini untuk memperuntukkan sebanyak 1 bilion untuk menyeragamkan harga perangan antara timur dan barat Malaysia. Ini kita mengaru-arukan, tapi menampaknya peruntukan ini dikuna tidak ada apa kesan percaya selepas 4 tahun pelaksanaan. Jadi kita ingin tahu bagaimana peruntukan ini digunakan dan bagaimana cara menyeragamkan harga perangan ini. Antara programnya, Kementerian Wilayah Persekutuan telah mengisytiharkan bermulai 1 Januari 2013, tambang feri, ketenteraan komersial bot dan penumpang dari darat Sabah ke Labuan dan Waiwisa akan menikmati diskaun 50% dan kerajaan membayar secara subsidi dipakai kepada berusaha-usaha feri dan ketenteraan komersial ini. Itu yang dipertua, saya dapat tahu program ini telah dihentikan pada tahun 2015 tanpa notis yang awal. Notis ini hanya dikeluarkan lewat sampai Jun 2015. Ini mengakibatkan para berusaha feri itu mengalami kerugian keseluruhannya sebanyak 3 juta ringgit, iaitu subsidi yang dijamin bayar oleh kerajaan persekutuan. Itu yang dipertua, saya ingin tahu mengapa ini boleh berlaku sedangkan pada ujung tahun 2014, Perpadangan Labuan dan Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Ketua Sentiausaha dalam surat telah mengekalkan bahawa diskaun ini akan diteruskan bagi tahun 2015. Tetapi subsidi itu tidak dapat dibayar sejak November 2014 sehingga Jun 2015 baru kata dipatahkan. Ini adalah tidak wajar. Mana peruntukan yang disediakan banyak 262 juta dalam belanjawan 2015. Saya harap ini diberi penjelasan, tentukan bayaran harus diselesaikan. Itu yang dipertua. Daripada kes ini, saya ingin tahu berapa peruntukan telah dibagi untuk tujuan ini setiap tahun. Berapakah perbelanjaan telah digunakan setiap tahun? Bagaimana peruntukan ini telah digunakan untuk tujuan ini? Memandangkan bajet ini pun ada menyediakan peruntukan sebanyak 260 juta, tetapi subsidi yang ini telah dihentikan. Saya ingin tahu adakah subsidi ini akan diteruskan pada tahun depan, dan kalau memang ada peruntukan disediakan setiap tahun, kenapa tiba-tiba hentikan subsidi tanpa notis dan yang menyebabkan komersial ini
menyebabkan kesulitan usaha-usaha feri dan ketenteraan komersial ini. Ini sememangnya tidak wajar. Adakah Perpadanan Labuan sudah terima tweet ini tetapi kementerian ini langsung tidak tahu? Saya harap menteri boleh siasat dan beri penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, memang masalah pengkalan elektrik merupakan masalah yang sangat besar dan penting bagi Sabah. Memandangkan bajet ini menyediakan peruntukan sebanyak 515 juta untuk meningkat mutu pangkalan elektrik untuk Sabah. Saya ingin tahu dengan peruntukan ini bagaimana kerajaan menggunakan peruntukan ini supaya pangkalan elektrik di Sabah betul-betul ditambah baik, dan apakah KPI kerajaan ini. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, saya ada sentuh perkara ini pada sesi Parlimen yang lepas. Saya bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Teknologi Hijau, Tenaga dan Air dalam Dewan Yang Mulia ini tentang update bagi cadangan pembinaan logik bencana kuasa kes di Dah Datu. Inilah jawapan dari Menteri Yang Berhormat itu. Izinkan saya quote dia. Tujuannya supaya di East Coast ada satu base station yang besar. Sementara itu, kita hantar dahulu 30 megawatt di Dah Datu sendiri dan juga 2 set 30-30 yang dijangka open cycle dahulu supaya bila kes sampai, dia boleh convert sebagai combined cycle. Jadi dengan langkah-langkah ini, saya berharap sebelum September, tender akan dibuka untuk pelaksanaannya. Jadi saya mau ingat Yang Berhormat Menteri, ini sekarang sudah November. Jadi Tuan Yang di-Pertua, beliau berkata bahawa sebelum September ada hantar 30 megawatt dahulu di Dah Datu. Adakah tender telah ditawar dan dilaksanakan? Ini bukan main-main. Haraplah Yang Berhormat Menteri ada menepati janji beliau. Oleh kerana masalah ketidakcukupan elektrik di Pantai Timur semakin serius, ia perlulah diselesaikan secepat mungkin. Walaupun Yang Berhormat Menteri berkata bahawa indeks IT kita ada menurun, tetapi saya anggap ini bukan di East Coast yang semakin, sebab saya fikir di East Coast khasnya disantarkan naik IT semakin naik kerana aturan gangguan elektrik baru-baru ini setiap hari yang dilaporkan. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mensentuh satu perkara yang amat penting bagi negeri Sabah, ialah isu keselamatan. Sejak Eskom ditubuhkan, sudah melebihi 1 bilion diperuntukkan kepada agensi ini untuk tujuan menjaga keselamatan negeri Sabah. Tetapi walaupun peruntukan yang bagi dari bajet 2015 untuk Eskom adalah 660 juta, naik dari 75 juta dalam bajet 2014, dan dalam bajet ini 2016 Eskom diperuntukkan sebanyak 523 juta. Tetapi keselamatan ini tidak dijamin. Pencurian masih berlaku di Pantai Timur Sabah setiap tahun. Malahan pencurian yang berlaku pada 14 Mei tahun ini di restoran Ocean King itu adalah berlaku di darat dekat Pantai Sandakan. Ini adalah amat serius kerana yang bukan sahaja berlaku di pesisiran pantai, malah di talak dan restoran yang berpenuhi penduduk biasa. Saya tidak faham, walaupun sudah bersediakan berpuluh-puluh juta untuk menambah baik keselamatan Pantai Timur Sabah, tetapi ia mungkin serius dan nampaknya langsung tidak ada apa-apa improvement. Dan untuk maklum, pada masa pencurian itu berlaku ialah masa yang dalam curfew hour. Saya ingin tahu apakah status kedua-dua orang tubusan yang bernama Teng Yok Fun dan Bernard Teng Di Fan. Bilakah kerajaan boleh menyelamatkan 2 orang Malaysia ini? Dan apakah cara kerajaan akan ambil untuk memperkuatkan keselamatan di Sabah? Bagaimana kerajaan akan menggunakan bajet 523 juta yang disediakan dalam bajet 2016? Adakah kelengkapan alat yang canggih dibeli? Saya harap kerajaan membeli maklumat peruntukan itu secara berperinci. Tuan Yang di-Pertua, saya berpendapat bahawa bajet ini tidak akan mensejahterakan seluruh rakyat Malaysia.
sejak sesi parlimen lalu tamat pada Julai tahun ini, dalam beberapa bulan yang singkat ini, negara kita telah mengalami ketenteraman dan menghadapi masalah yang perlulah kita menyelesaikan secepat mungkin. Ya. Membantahkan isu-isu yang serius seperti skandal-skandal yang sentuh berulang-ulang kali untuk yang berhormat lain, sedangkan tapi di sini saya mau sentuh yang untuk membangun dan memajukan negara kita dengan satu negara yang maju dan gembira. Saya fikir 3 masalah yang ini kita mesti mau hapuskan. Satu yang rasuah, keduanya ialah salah guna kuasa, dan ketiga memainkan isu perkuaman. Ini 3 isu kalau tidak hapus, saya fikir kita Malaysia ini tidak akan bersejahteraan dengan pertiaman yang keistimewaan. Tuan Yang di-Pertua, sebanyaknya bajet ini yang telah dikurangkan untuk kepentingan rakyat ini yang dikurangkan. Tapi yang Perdana Menteri, bajet untuk Jabatan Perdana Menteri yang ditambah, dan seterusnya banyak subsidi, pendidikan, peruntukan pun dikurangkan. Saya fikir ini yang satu bajet tidak wajar untuk kepentingan rakyat. Jadi walaupun Perdana Menteri ada peruntukan begitu besar sampai 20 bilion, lagi ada 8.5 bilion yang seluruhannya pun tidak ada untuk memakai yang tertentu untuk Perdana Menteri yang, tapi semungkinan kepentingan rakyat punya subsidi barangan semua itu pun dimasukkan. Khasnya macam itu beras ST5 PAS pun masukkan untuk golongan yang kemiskinan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya fikir saya tidak menyokong ini satu bajet yang ini bukan untuk kepentingan rakyat. Yang sekian, terima kasih. Imam Majulau.